Inisiatif penanaman bawang bagi mengurangkan kadar kebergantungan import kini melalui dua fasa. Ia melibatkan fasa rintis dan fasa pengembangan bagi kawasan penanaman sedia ada sebelum diperluas ke kawasan baru. Ketua Pengarah Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata, proses tersebut akan dilaksana secara berperingkat bagi memastikan peningkatan hasil dapat dicapai secara menyeluruh. Penanaman bawang pada skala lebih besar juga akan diteruskan dengan lebih intensif melibatkan petani di seluruh negara. Dan apa yang kita lakukan adalah kita membekalkan benih-benih bawang kepada yang berminat. Tetapi untuk tahun 2024 dan tahun 2025 ni kita buat secara berperingkat-peringkat lah, kerana untuk menghasilkan benih bawang tu kita memerlukan masa 3 bulan baru kita dapat benih bawang yang baru untuk diedarkan pada petani. Jadi kita akan mulakan step by step ataupun fasa by fasa untuk kita memperluaskan tanaman bawang di Malaysia ini. Hasrat seorang peniaga untuk bersedekah sempena mengambil keberkatan bulan Ramadan dizahirkan dengan memberi makanan percuma kepada golongan asnaf, orang kurang upaya OKU dan anak yatim yang hadir ke gerainya. Nurul Mahiran Zulkifli berkata dia menyasarkan untuk mengagihkan kira-kira 600 biji roti john dalam tempoh sebulan dengan memperuntukkan 20 biji sehari kepada golongan berkenaan sehingga penghujung Ramadan. Kalau kata orang asnaf ni, kita melalui daripada pusat tahfiz ataupun Tok Ngulu dan orang sekampung kita lah. Kita tahu dah dia tu memang golongan yang kurang berkemampuan. Macam tahun yang dulu kita buat ibu mengandung, ya boleh jugalah. Nurul Mahiran yang sudah menjalankan perniagaan itu sejak tahun 2020 berkata beliau bersyukur kerana inisiatif itu mendapat sambutan. Pada Ramadan tahun ini beliau menyediakan kira-kira 100 biji roti john sehari untuk jualan termasuk untuk sumbangan berkenaan. Seramai 101 tahanan dari Depoh Imigresen Tanah Merah Kelantan dihantar pulang ke negara asal semalam. Pengarah Jabatan Imigresen JIM Kelantan, Muhammad Faizal Samsudin berkata, kesemua tahanan dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Jumlah tersebut melibatkan 7 warga Bangladesh, 28 warga Indonesia, 12 India dan 54 Myanmar. 5 kanak-kanak itu masing-masing 2 dari Indonesia dan 3 dari Myanmar turut dihantar pulang bersama ibu bapa mereka. Kesemua warga asing berkenaan berusia antara 16 tahun hingga 57 tahun, manakala kanak-kanak pula antara 1 tahun hingga 6 tahun. Penahanan dibuat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dalam kurungan pindaan 2002 dan Peraturan Imigresen 1963 serta diperuntukkan prosedur pemindahan di bawah Akta dan peraturan yang sama. Kejayaan 3 pemain Terengganu FC TFC memikat hati ketujuhlatih skuad kebangsaan bawah 23 tahun. Juan Torres Garrido membuktikan pasukan itu turut memiliki barisan pemain muda berbakat. 3 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Melaya B23 yang bermula Ahad ini, Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazli, Muhammad Faris Rifki Abdul Rashid dan penjaga gol Rahadia Azli Rahalim. Selain itu, 2 lagi pemain yang diletakkan dalam senarai bersedia, Muslihuddin Afiq Mat Zaid dan M. Rakesh. Ketua Pegawai Operasi TFC Muhammad Syarizan Muhammad Zain berkata, pujian harus diberikan kepada barisan kejurulatihan yang berjaya menggilap bakat serta potensi pemain sehingga membolehkan mereka dipanggil untuk mewakili negara dan beraksi di pentas antarabangsa. TFC berharap pemain dapat membantu skuad kebangsaan mencipta kemenangan. Aksi ini juga boleh dianggap latihan pemanas badan untuk pemain sebelum bermulanya Liga Malaysia Mei ini.